Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam program podcast Idaman Serian Berhad Mai Singgah Alok Star 2024 Bandaraya Berdaya Huni 2035. Bersama saya hari ini panel yang bahagia Datuk Haji Muhammad Yusri bin Haji Muhammad Daud sebagai Datuk Bandar Alok Star. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Okey, tanpa buang masa saya teruskan dengan bicara soalan yang kita hendak bicara kemukakan lah. Ya. No? Bagi untuk kempen Mai Singgah Alok Star 2024 ni, Ya. boleh Datuk terangkan apakah itu kempen Mai Singgah Alok Star 2024 ni? Baik. Terima kasih di atas soalan yang pertama. Berhubung dengan kempen Mai Singgah Alok Star 2024 Ya. yang dianjurkan oleh pihak Majlis Bandaraya Alok Star. Jadi sebenarnya bila kita sebut Mai Singgah ni, kita bermaksud bukan hanya singgah sekejap, ianya lebih daripada itu. Sebab kita tengok Bandaraya Alok Star ni dia punya konten dia tu, landscape dia tu unik. Dan kita pun tahu Bandaraya Alok Star ni merupakan bandaraya yang tua di Malaysia ni. Dia hampir 280 tahun lebih dah sekarang ni. Nak memasuki 300 tahun dah. So jadi bagi saya Alok Star ni dia ada banyak perkara yang boleh pamerkan kepada masyarakat. Apatah lagi kalau kita tahu Alok Star ni mempunyai banyak sejarahnya. Even kita ada bangunan-bangunannya, kita ada pelbagai lagi yang kita boleh tunjuk kepada masyarakat apa yang ada di Alok Star. Sebab itulah kita merasakan bahawa kita perlu ada satu kempen dahulu untuk kita nak memastikan pelancong-pelancong sama ada daripada dalam negeri maupun luar negara untuk datang ke Alok Star. Sebab potensi tu ada Alok Star ni. Sebab itulah bila kita kata melancong ni dia bukan hanya sekadar melihat tempat-tempat yang ingin dilawati. Ialah tempat bersejarah ataupun tempat-tempat yang ada tarikan yang cantik, yang unik. Tetapi juga Alok Star ni saya tengok dia ada satu lagi tarikan makanan. Betul. Sebab bagi saya Alok Star ni dia agak unik dari segi kepelbagaian bentuk makanan. Dan makanan-makanan di Alok Star ni satu confirm sedap. Betul. Nombor dua, harga dia masih lagi orang kata reasonable, berpatutan. Ya. Dan sebab itulah saya yakin dengan adanya kempen Mai Singgah Alok Star ni orang cuba nak mai apa dia yang ada di Alok Star sekarang ni. Betul. Sebab bagi saya Alok Star dah nampak perubahan dia. Sebab kita kena tengok Alok Star ni dia ada kekuatan dia tersendiri. Betul. Cuma kadang-kadang ni bila kita yang lama menghuni di Alok Star ni mungkin kita tak nampak. Asal biasa. Ada raja yang biasa saja. Tapi hakikat dia kalau orang lain dia akan mai di Alok Star dia kata balik tahun ni ada sikit perubahan. Ya. Tak banyak sikit. Betul. Balik lagi 2 tahun tak banyak sikit. Ada perubahan dia tu. So jadi bagi saya biarlah orang sentiasa tertunggu-tunggu dan orang sentiasa suka balik mai di Alok Star ni sebab kita pun tahu kebanyakannya orang yang duduk di Alok Star ni dia merantau. Sebab itulah bila mai hujung minggu je Alok Star penuh. Betul. Hujung minggu. Dia dengan tunggu cuti-cuti panjang-panjang tak. Hujung minggu saja kita tengok. Saja, no? Penuh kereta keadaan di Alok Star ni. Sebab bagi saya orang balik mai kampung. Betul. Orang kerja di luar and then balik mai kampung pada hujung minggu. Sebab itulah tujuan kita ni yang pertamanya kita nak memastikan orang mai tengok Bandaraya Alok Star apa yang ada sekarang ni dan juga apa yang akan berlaku, dan di samping itu juga kita nak promote makanan kita. Ya. Dan yang paling penting sekali bagi saya orang kadang-kadang lupa juga tempat di Alok Star ni yang merangkumi daerah Kota Star dan juga daerah Pokok Senar ni dia ada banyak produk halal. Cuma ramai yang kita tak tahu sebab bagi kita di Alok Star dengan Pokok Senar ni lebih daripada 300 lebih produk-produk tempatan yang ada sijil halal. Ini yang saya rasa mungkin dah sampai masa dia untuk kita nak promote makanan-makanan atau produk-produk yang ada logo halal. Bersertakan dengan kita buat food festival semua tu, no? Ya. Okey. Kita go through untuk soalan kedua Datuk. Ya. Apakah sasaran dan matlamat Datuk untuk menjalankan kempen ni untuk tahun ni? Okey. Macam saya kata tadi lah.
hasrat kita ni, kita nak mengembalikan balik Bandaraya Al-Ustaz ni sebagai sebuah bandaraya yang vibrant ni. Vibrant ni kita kena segar. Sebab yalah, selepas Covid ni, bermulanya Covid pada tahun 2020 sampai tahun 2022, kita ada rasa kesan dia tu. Betul. Kesan dia tu. Sebab itulah kita rasa di peringkat bandaraya ni, sebab kempen ni di Bandaraya Al-Ustaz ni, sebab kita kena ingat, Al-Ustaz ni di sinilah pusat pentadbiran negeri. Betul. Di Al-Ustaz ni lah juga merupakan tempat bersemayam Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan Tuanku Sultanah. Dan Bandaraya Al-Ustaz ni jugalah merupakan tempat bermulanya kita punya orang kata apa nama bentuk pentadbiran yang moden. Sebab itulah bagi saya Al-Ustaz ni dia ada dia punya orang kata apa dia punya keunikan dia tu. Dan bila kita tengok, bila kita habis bila isu COVID-19 ni, bagi saya dah sampai masalah kita terpaksa panggil balik orang mai di Al-Ustaz ni. No? Kebanyakannya bagi saya macam kata tadi lah, orang duduk di luar. Biar orang mai, orang Kedah ni duduk di Kedah, orang Al-Ustaz duduk di Al-Ustaz. Sebab itulah kita nak memperbanyakkan lagi ruang untuk berniaga, khususnya kepada para anak-anak muda ni. Sebab bagi saya Al-Ustaz ada dia punya peluang tu. Itu yang pertama. Yang kedua macam kata tadi lah, dia ada keunikan dia. Tak kira lah sama ada bangunan-bangunan sejarahnya ke, ataupun dari segi faktor environment dia tu. Nah, yang ketiga makanan dia. Tetapi hakikat dia, bila di Bandaraya Al-Ustaz ni, bila kita duk tengok permohonan-permohonan cara private masuk untuk pembangunan di Kedah ni, saya nampak landscape dia tu akan berubah. Betul. Sebab bentuk kebenaran merancang yang dimohon dan diluluskan, dia agak hektik sekarang ni, di Al-Ustaz ni. Sebab tu saya duk rasa maybe dalam tempoh 5 tahun akan datang, landscape Bandaraya Al-Ustaz ni akan berubah. Akan berubah. Betul. Tetapi yang paling penting sekali bagi saya, kerjasama. Ya, betul. No, kerjasama. Bagi saya di Al-Ustaz ni, walaupun kita kata Bandaraya Al-Ustaz, tetapi aset-aset yang berada di Al-Ustaz ni banyak dimiliki oleh pelbagai jabatan dan juga agensi. Betul. So jadi bagi saya, mau tak mau kita kena kerjasama. Betul. Dan yang kedua dari segi masyarakat. Dan saya yakin masyarakat akan terus berberi kerjasama dengan kita untuk kita kata macam sense of belonging tu. Once kita duduk di Bandaraya Al-Ustaz ni, ialah sense of belonging tu penting. Betul. Sebab kita duduk di sini, kita nak tengok suasana Bandaraya Al-Ustaz tu macam mana. Sebab saya yakin macam saya ni asal memang Al-Ustaz. Kita tengok perkembangan tu dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai sekarang ni lah. Kita saya nampak dia punya perkembangan Bandaraya Al-Ustaz ni. Apatah lagi lain-lain masyarakat yang mungkin sama dengan saya, mungkin dah lama veteran daripada saya, tetapi hakikatnya orang duk parti. Ada tak perubahan Bandaraya Al-Ustaz ni? Sebab tu kita tengok Bandaraya Al-Ustaz ni dia ada keunikannya. Sebab tu kita kena bagi balik zaman vibrant kita dulu ni. Yang tu yang penting bagi saya. Baik, terima kasih. Okey. Dalam kempen My Singgah Al-Ustaz ni, aspek kebersihan ni antara yang paling tumpuan lah. Jadi apa yang Datuk tumpu bagi aspek kebersihan bagi untuk bandaraya kita ni, Bandaraya Al-Ustaz ni? Dia ada satu watak penting lah kebersihan ni dalam kempen kita ni. Kita kena tengok kebersihan ni even ianya dituntut oleh agama. Betul. Maknanya kebersihan ni mau tak mau kita kena orang kata memberi tumpuan. Bukan hanya lebih sikit, bukan hanya sekadar di bandaraya, dia yang bermula di rumah kita sendiri ni sebenarnya. Ya, betul. Dia bermula berada di rumah. Sebab itulah bagi kita kena ada perasaan nak jaga kebersihan di rumah dulu. Di rumah dulu. Sebab kita tengok di sini ni di Bandaraya Al-Ustaz, kawasan Bandaraya Al-Ustaz ni, dia ada lebih daripada 585 buah taman. Dan dia ada lebih hampir 100 taman kampung tradisional yang berada dalam kawasan Bandaraya Al-Ustaz ni, yang meliputi daerah Kota Setang dan juga di daerah Pokok Senar. So jadi bagi saya, kita patut bermula di rumah dulu kebersihan ni. Betul. Aspek kebersihan. Sebab itulah saya yakin
kita sendiri pun sebagai orang manusia ni, kita nak tengok rumah kita bersih. Rumah kita bersih. Lepas tu kita doa arah anak-anak kita, okey, abang sekali lagi lepas makan pi angkat sampah pi buang di luar. Kakak lagi make sure basuh pinggan. Selagi adik make sure selagi lepas makan lap meja. Itu di suasana dalam rumah, nak tengok kebersihan. Begitu juga di peringkat yang lebih luas, iaitu di kawasan bandar. Di kawasan bandar ni dah dipertanggungjawabkan kepada pihak Bandar Raya Alor untuk menjaga kebersihan. Sebab itulah saya yakin masyarakat kita ni bab kebersihan ni memang jadi agenda utama. Cuma bagi saya sekarang ni kita kena ada tu keinginan tu nak bekerjasama. Sebab yalah manusia ni macam-macam jenis, macam-macam perangai dia ada. Betul. Rambut sama hitam. Rambut sama hitam, hati tak sama. Even walaupun kita kata idaman dah buat dah jadual-jadual kutipan. Itu pun masih lagi belum diikuti oleh masyarakat. Jadual kutipan tu penting. Sebab bagi saya di kawasan saya, terima kasihlah. Di kawasan taman di Simpang Kuala yang saya duduk tu, jadual tu ikut macam mana yang pamerkan di pintu-pintu masuk taman tu. Jadi maknanya kita faham. Selang 2 hari main ambil sampah, and then sampah kebun bila cuci longkang, bila potong rumput. Jadi jadual tu dah ada. Jadi alhamdulillah. Cuma kita di peringkat penduduk kena bagi kerjasama. Yang tu satu, itu di peringkat perumahan kita. Kalau di bandar ni kita kena ingat, image sesebuah bandar tu bukan hanya sekadar apa yang ada. Bila orang masuk saja di Bandar Raya Alor Setar, kalau suasana dia bersih, insya-Allah orang akan bagi satu image awal kepada kita bahawasanya Alor Setar ni dah satu kawasan, satu bandaraya yang segar, bersih, dan juga sesuai untuk huni, dan juga sesuai untuk kita menikmati suasana di Alor Setar ni. Tapi yang pentingnya di sini kalau kita tengok kebersihan lah, dia bukan hanya sekadar isu sampah sarap. Betul. Dia banyak aspek kebersihan ni. Kita jangan zero down kepada bab sampah sarap saja. Dia kena zero down kepada urusan rumputnya, urusan pokok bunganya, urusan color pasu ke, cat dia bangunan macam mana. Dia baru dia blend kebersihan together dengan benda-benda ni. Environment surrounding dia kalau kita zero down kepada sampah saja, saya rasa tak mencukupi. Tak mencukupi. Sebab itulah bila kita cakap tentang kebersihan macam ditanyakan tadi tu, bagi saya mana-mana agensi yang ada aset masing-masing tu yang telah pun dipertanggungjawabkan, mau tak mau kena berperanan. Sebab itulah kita kena sentiasa membuat pemantauan. Jadi bila urusan PBT ni yang di bawah Majlis Bandar Alor Setar ni, mau tak mau kita terpaksa memantau di segi aspek kebersihan. Kadang-kadang tu bila kita pantau, kita akan maklumlah kepada jabatan atau agensi yang mana yang terlibat dengan kebersihan ni, rumputnya macam mana, sampahnya macam mana, yang di bawah agensi lain. Jadi kita akan pantau. Cuma kita mohonlah kerjasama tu. Itu juga yang penting. Kerjasama tu yang penting. Semua pihak. Ya, kalau tidak ni, kalau agak sukarlah untuk kita nak menikmati suasana alam sekitar yang bersih. Sebab itulah contohnya GPS ada peranan dia. Dan saya tengok GPS berperanan di Alor Setar ni. Sungai-sungai kita ni ada dia punya suasana bersih dia tu. Sebab saya duduk parti tengok kadang-kadang tu macam satu spot yang baru ni dekat Tanjung Cali, dekat area Limbung Kapai. Dah jadi spot orang memancing pula lah ni. Ikan tak akan ada di kawasan sungai yang kotor. Betul. Sebab tu saya yakin maknanya GPS dah mula nampak peranan ni. Sebab itulah kita kena sentiasa cari spot-spot tertentu untuk kita nak pastikan ada penemuan-penemuan ataupun tempat-tempat baru untuk
public berriadah. Betul. Jadi kita akan cuba cari selepas ni bersama-sama dengan pihak JPS, sebab JPS ni elemen ayak ni. Ada nampak tarikan Sungai Kedah kita salah satu kempen untuk orang ramai tu. Ya, betul. Sebab itulah saya tengok kerajaan negeri pun dah buat sesuatu dekat dengan fasiliti tu di kawasan sungai. So jadi elemen ayak ni dengan manusia ni dia tak dapat lari. Tak boleh lari, betul. Dia cukup boleh blend together. So jadi insya-Allah saya yakin kerjasama ni akan berterusan dan akan menjadikan sebuah bandara yang sihat, bersih dan kita punya alam sekitar ni sentiasa boleh dinikmati lah. Dia punya suasana di sini. Alhamdulillah. Okey. Saya sambung seterusnya soalan. Untuk yang tak sedia maklum dan sedia maklum. Ya. Negeri Kedah ni untuk pembersihan dia dari segi pembersihan awam dan kutipan pejalan diserahkan oleh konsesi syarikat Environment Idaman. Jadi apa yang Datuk harapkan daripada pihak syarikat Environment Idaman ni bagi membantu dalam aspek kebersihan di Bandaraya Al-Ustaz kita ni? Yes. Terima kasih. Baik. Bila kita tengok Idaman ni ianya merupakan satu konsesi yang dipertanggungjawabkan untuk urusan kebersihan di kawasan Bandaraya Al-Ustaz. Dan ialah saya setakat ni saya nampak Idaman memang main peranan memang paling tinggi lah bagi saya dari segi aspek kebersihan ni. Sebab performance yang diperlihatkan oleh pihak Idaman bagi saya personally ianya mencapai ke satu tahap macam mana yang sepatutnya dan kadang-kadang ada melebihi pada itu lagi. Sebab itulah saya amat berterima kasih kepada pihak Idaman sebab selain daripada kerja hakiki sebagai sebuah syarikat konsesi, banyak juga Idaman membantu pihak Bandaraya dari segi program-program CSR. Sebab itulah saya di peringkat Bandaraya on behalf of pengusaha Bandaraya lah mengucapkan terima kasih lah kepada pihak Idaman ni. Cuma bagi saya lah ni kita kena bersama-sama pula dengan masyarakat. Ini. Betul. Di maknanya lepas ni kita akan terus bekerjasama antara Idaman dan Bandaraya nak mendekati masyarakat. Bukan saya kata masyarakat tak bagi kerjasama, tak. Tapi hakikat dia kita kena berterusan dengan masyarakat untuk kita nak memastikan kebersihan suasana macam tu di Bandaraya Al-Ustaz. Sebab saya tengok di sini masyarakat Bandaraya ni dia punya keperluan, kehendak, kemahuan dia tu mungkin berbeza dengan di bandar-bandar lain. Tapi pada saya di Al-Ustaz ni sebab kita ni Bandaraya Al-Ustaz ni dia bukan sama dengan bandara-bandara yang berada di Malaysia ni. Sebab bagi saya Al-Ustaz ni dia tenang. Dia tenang. Dia tak hektik, dia tak kalut. Betul. Jadi maknanya dia ada satu trademark kita tersendiri Bandaraya Al-Ustaz ni. Jadi bagi saya dari segi aspek kebersihan ni insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Idaman berterusan dengan masyarakat untuk pastikan kebersihan berterusan dan ialah bersih ini menandakan bahawasanya kita ni sebuah masyarakat yang bertamadun. Betul. Terima kasih. Soalan seterusnya kita masih lagi dengan aspek kebersihan juga. Okey, ya. Adakah Datuk percaya dengan kemampuan syarikat Idaman ni untuk menjadikan Bandaraya Al-Ustaz kekal bersih dan harmoni seperti mana kita bincang sebelum ni? Saya bila kita tengok sejarah dia, Idaman ni mula menjadi sebuah syarikat konsesi pada tahun 2009. Kata silap saya. Ya, betul. Betul. 2009. How many years already you are terlibat dalam tentang kebersihan ni? Jadi bagi saya lagi lama kita berkhidmat, lagi lama kita memberi perkhidmatan, kita akan keep on improving kita punya standard of quality kita tu. Sebab itulah saya duk perhati tengok Idaman, yes, kita pun tahu ada banyak kontraktor yang dilantik. Ada kontraktor ni yang kita anggap kata
dari segi kerja buat dia A. Ada yang A minus, ada yang A plus, ada yang B plus. Tapi B tu ada juga tau. C tak ada. B tu ada. Tapi bagi saya ini benda-benda macam ni saya tahu, saya yakin pihak idaman akan keep on improving benda-benda macam ni, sebab betul saya katakan tadi, kebersihan merupakan agenda kita yang utama. Betul. Di dalam aspek mengurus Dan PBT kebersihan ni. pula dituntut oleh Islam. Ya. Iman kita. Betul. Saya pun setuju kat tu. Sebab itulah saya percaya dalam tempoh ni pihak idaman mampu untuk meneruskan dia punya peranan tu sebagai sebuah syarikat konsesi untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan dan juga menjaga kualiti alam sekitar. Okey, kita berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini kepada segmen-segmen soalan seterusnya. Okey, kita go terusnya dengan soalan lain sikit pada aspek kebersihan. Di mana soalan ni aspek dia boleh menjanakan kepada masyarakat dan kita sendiri. Okey. Iaitu kita semula. Jadi syarikat idaman ada memperkenalkan fasilitis DTRC di mana short form dia Drive-Thru Recycle Center, iaitu memudahkan kita dengan keadaan zaman sekarang ni. Jadi pendapat Datuk dengan fasilitis DTRC Drive-Thru Recycle Center ni di Dok Stark ni, dan dalam masa sama kita selarikan dengan aplikasi Idaman Exchange Idaman. Jadi apa pendapat Datuk tentang fasilitis yang dibangunkan oleh Idaman tu, iaitu DTRC dan aplikasi Idaman Exchange ni? Okey, good. Terima kasih atas persoalan tu. Saya lihat bila projek DTRC ni, iaitu Drive-Thru Recycle Center ni wujud, setelah mendapat setelah berbincang dengan pihak kita lah, kita bersetuju untuk kita pihak Idaman wujudkan DTRC ni di sebelah kawasan pasar besar Al-Ustaz. So jadi bagi saya ini merupakan langkah yang cukup bagi saya berkesan. Sebab gini, masyarakat dia ada banyak benda yang nak dispose. Betul. Yang nak dispose. Dan kadang-kadang tu bila nak dispose ni, satu depa kira ambil mudah ya. Ambil mudah ya. Tang mana yang tempat yang nampak ada longgok, tentu depa nak longgok. Betul. Dan ada juga dia kira macam ni saja. Macam masih lagi tak kisah. Dia campur semua benda-benda yang boleh recycle ke, tak boleh recycle ke, dia campur, dia buang sekali tong sampah. Benda tu jadi income. Dia ada income kepada dia. So jadi bagi saya dengan adanya DTRC ni, cara langsung ia boleh mendidik masyarakat untuk separate antara barang-barang yang boleh di kita semula dengan barang-barang yang tak boleh di sekitar semula. Itu satu. Dan yang nombor dua, kadang-kadang ni bukanlah sangat macam kita kata from trash to cash tu. Tetapi bagi saya ni kesedaran tu. Sebab bila kita ada DTRC, kita akan sentiasa mewawarkan apa dia DTRC ni. So dia orang akan faham, mau tak mau kita kena separate antara barang yang boleh kita semula dengan yang tak boleh di kita semula. Yalah macam household punya bahan-bahan buangan ni memanglah tak boleh pakai dah. Kita bersihkan ikan ke, kita orang kata sayur buruk ke apa ke. Tapi itu pun ada, kalau kita lepas ni lah mungkin ada program kompos ke. Untuk sisa macam tu kita ada propose janaan dia. Jadi di mana yang tu kita pernah test syarikat Idaman dulu. Kita ada buat untuk ulat
lava tu. Di mana kita boleh guna sisa yang sedia ada, sisa makanan ataupun sisa yang tak boleh tak boleh kita semula ni. Kita boleh buat ke arah bencana pendapatan lah. Kita buat lava lalat tu kan. Untuk jamu makanan ayam. Ada kepentingan dia lah yang tu. Betul. Jadi itulah. Mungkin lepas ni, selepas DTRC, mungkin kita akan ke arah tu pula kot dengan zaman. Tapi itu hakikat dia. Sebab saya dapat information, kata last year alone, jumlah barangan kita semula, 2023, yang telah pun dikumpulkan di DTRC ni, lebih daripada 341,000 kilogram. Ya, betul. Dia maknanya from there kita tahu dah, banyaknya barang kita semula kita boleh dapat. Dan achievement kita dapat di Bandar Raya Lok Start ni 111%. Bermakna dia satu kali ganda tinggi lah daripada tahun-tahun sebelum ni. Itu from there kita boleh tahu dah, maknanya masyarakat memang concern tentang kebersihan. Nombor dua, masyarakat nampak mau tak mau kita kena kerjasama dengan projek ni. Tak kira lah, indirectly projek yang di bawah Bandaraya Idaman, indirectly di bawah kerajaan negeri. Betul. So jadi bagi saya public nampak mau tak mau kena bagi kerjasama. Dan yang nombor tiga, public tu nampak cara tidak langsung depa boleh membersihkan suasana di rumah depa. Betul. Kadang-kadang saya pun terfikir juga, kan dulu orang nak rajin sampai ke Tupperware aiskrim penuh lemari. Simpan berapa saya pun tak tahu. Betul, sampai keluar tak pakai-pakai pun. Betul. Benda-benda macam tu mungkin kita kena boleh dispose, kan, sebagai orang bahan kita semula. Macam kotak-kotak. Kotak-kotak berjebah di rumah. Kita beli kasut ada kotak. Tak? Betul. Kita beli ni, cawan pinggan mangkuk baru ada kotak. Siapa duk rajin tukang TV, takkan TV macam tu dia ada kotak. Tambah lah trend daripada kita buat pembelian online. Itu semua dalam kotak. Jadi kotak-kotak ni camah di rumah. Betul. Nak pitak tak mana. Jadi bila dengan ada DTRC ni, cara langsung, bukan cara tak langsung. Cara langsung boleh bermain di DTRC dan boleh dapat cash pula tu. Jana income. So jadi bagi saya DTRC je program ni satu program yang amat berjaya. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Terima kasih juga kepada pihak Raya lah, kepada program yang kita adakan di DTRC tu semuanya diluluskan dan diberi ruang tapak untuk kita buat tu. Kita bukan ada satu tempat di daerah Lok Start je. Di setiap daerah lain kita duk tengah buat lah ni. Contohnya Kubang Pasu pun dah ada, Langkawi pun dah ada. Jadi untuk next berkemungkinan Pokok Senor kita akan buat lah. Jadi masih lagi dalam perancangan lah. Untuk setiap daerah ni. Jadi dengan fasiliti di TSC dan aplikasi Idaman Exchange ni, adakah ia dapat membantu sebuah sedikit bagi menjaga kempen Mai Singgah Lok Start ni, Datuk? Baik. Sebab tu saya katakan tadi tu, orang nak mai ke satu tempat mesti ada sebab. Ada tarikan dia. Ada apa-apa sebab. tarikan dia. Yes. Betul. Sebab. Dan salah satu dia mesti ada tarikan dia macam yang kita tadi tu. Tarikan dia tu mestilah suasana yang bersih. Walaupun kita kena contohlah dataran bandang tu cukup jadi tarikan kan di depan Masjid Zahir lagi. Kalau dataran bandang tu penuh dengan kotak, dengan tin minuman, adakah suasana tu menjadi tarikan? Akan jadi suasana tumahan pula kepada kita. Sebab tu bagi saya, kebersihan ni dia memang related dengan program Mai Singgah Lok Start ni. Sebab kita nak tengok Lok Start ni bersih. Sebab itulah saya sentiasa mohonlah dengan agensi-agensi, jabatan-jabatan yang ada berkaitan dengan kebersihan ni, bantu kita lah. Bantu kita untuk pastikan peranan masing-masing tu secara langsung akan membersihkan Bandaraya Lok Start. Sebab itulah kebersihan adalah agenda utama kita di Bandaraya Lok Start ni. Betul. Baik. Okey, kita sudah beberapa soalan yang Datuk berikan, kita berpuas hati. Ini soalan last dan pesanan Datuk lah kepada masyarakat, khususnya warga Lok Start, mengenai pentingnya kebersihan dan budaya kita semula ni. Kita di mana
kebersihan dan budaya kita semula ni sekarang ni kita berevolusi. Maksudnya recycle pun kita tak buat traditional punya income, maksudnya scavenger pergi cari di tong sampah, pergi jual di kedai tersebut. Tak, sekarang recycle pun kita ada aplikasi. Di mana kalau kata tuan-tuan ataupun masyarakat sibuk, boleh tekan aplikasi di rumah. Pihak syarikat idaman boleh pergi ambil semua kan. Dan dari segi pengurusan sisa pembeja dan kutipan sampah ni pun kita ada facilities lah. Maksudnya kita sediakan setiap tong di premis dan setiap bimpuan lah, maksudnya tong pusat yang kita sediakan tu kita nak selarikan serta berjadual kutipannya. Jadi pesanan Datuk lah khususnya masyarakat di Warga Alok Setak. Okey, baik. Tentang kebersihan dan budaya kita semula ni. Sebab itulah sebelum kita mengakhiri program kan, saya ingin menyeru lah kepada semua lah, tak kira lah masyarakat taman, masyarakat kampung tradisional, semua orang. Yang pastinya kita kena ada tekad untuk kita nak memastikan environment kita, surrounding kita ni bersih. Itu yang pertama. Dan cara tidak langsung bila environment kita bersih, binatang-binatang ataupun serangga-serangga yang kaitan yang suka dengan kekotoran ni takkan ada. Betul. Dan cara tidak langsung ia akan menghilangkan ataupun meniadakan penyakit-penyakit yang tidak diundang. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang aspek kebersihan ni, cara tidak langsung ia akan menggambarkan kepada individu itu sendiri. Sebab itulah kalau kita kata rumah kita bersih, keliling rumah kita tu nampak bersih, ada pokok bunga yang cantik-cantik. Orang kan bila orang tak tahu, orang melalu orang tanya, ni rumah siapa? Betul. Tempat elok, pandai jaga. Itu macam itulah juga. Cara tak langsung kita boleh menggambarkan siapa dia, jenis macam mana manusia yang menghuni di rumah tu. Macam mana? Kita boleh tahu. Begitu juga dengan bandaraya. Jadi bila kita orang mai tengok bandaraya kita bersih, secara tidak langsung orang kata, "Oi, penduduk Alok Setak ni memang concern dengan kebersihan ni." Depa jaga kebersihan. Depa nak tengok indah dan tak indah. Sebab itulah kita minta masyarakat bersama dengan kita. Sebab tu bagi saya lah, kita pun tahu kelemahan ini bukan sebagai alasan tak. Tapi bagi saya, kita agensi-agensi yang ada kaitan dengan menguruskan kebersihan ni kadang-kadang ni ada jugalah dia punya ups and down dia tu. Betul. Tak lari lah tu. Tak lari. Kadang-kadang lori rosak. Kadang-kadang orang kerja berhenti. Kadang-kadang kakek-kakek yang dah buat kerja tu rosak. So jadi kadang-kadang nak menggantikan dia makan masa. Itu satu. Mungkin menjejaskan kerja buat harian atau bulanan kita. Tapi itu bukan alasan. Sebab itulah bagi saya, masyarakat mengharapkan sesuatu. Bila kita sebut tentang kebersihan, mereka pun nak bantu kita. So kita yang sebagai orang yang dipertanggungjawabkan lebih daripada itu lagi. Jadi kita kena well plan. Sebab itulah bagi saya kebersihan ni penting. Dan yang seterusnya, bab kebersihan ni juga secara tidak langsung ianya akan memberi income kepada masyarakat niaga. Bila orang mai di Alok Setak, orang mai bukan hanya takat nak balik tempat. Dia satu, dia nak main menginap. Betul. Nombor dua, dia nak main makan. Nombor tiga, dia pergi shopping. Jadi benda tiga rangkai ni tetap dah. Tak boleh lari tau. Tak boleh lari. Sebab tu, bila dalam tempoh kita buat program ni, masih Alok Setak 2 bulan ni, saya cek dengan pihak hoteliers. Dia kata, dia punya rate of occupancy tu meningkat. 2 bulan ni kita tahu ada berapa banyak program yang berkaitan dengan yang peringkat nasional yang berlaku di Alok Setak ni. Yang baru-baru ni kita buat satu Malaysia, PBT satu Malaysia. Pihak berkuasa tempatan. Program Malaysia Association Local Authority malah mai buat program di Alok Setak. Satu Malaysia mai penuh hotel. Jadi maknanya hoteliers pun seronok bila orang menghuni hotel depa. Orang secara tak langsung depa akan pergi cari makan ni. Rata depa pergi round, tanya taman yang sedap. Tu. Nombor 3,
Lepas tu untuk makluman lah, ni saja kadang-kadang lawak je saya fikir. Masa hari pertama buat program, kita buat apa dengan yang malam ni. Ramai orang ni, kat 600 orang, kat 700 orang. Mai hari kedua mesyuarat agung setengah. Rupanya, mereka duk mesyuarat di Pekan Rabu. Maknanya, mereka ni seronok. Nak main ni bukan hanya setakat program yang dianjurkan, tapi ni, nak main shopping. Sebab itulah kita cuba memang bantu pihak Pekan Rabu tahun ni untuk melaksanakan apa-apa program, sebab Pekan Rabu tu adalah satu tempat ikon Bandaraya Alor Setar. Tempat shopping. Di mana makanan-makanan tradisional kita. Ya. Sebab itulah bagi saya kita di Alor Setar ni, di Bandaraya lah, kita dah kenal pasti beberapa area yang nampak ada ruang untuk kita nak beri perhatian sebagai spot makan. Spot makan. So jadi insyaAllah kita akan pastikanlah area-area tertentu tu untuk kita develop bersama-sama dengan masyarakat setempat ni. Dia tak dapat lari dengan masyarakat setempat dan juga masyarakat peniaga ni. Peniaga macam ni sajalah. Peniaga kita memang di Bandaraya Alor Setar ni kita membenarkan apa bentuk peniaga pun. Tetapi yang pastinya mohon dekat kita tempat yang sesuai. Kalau tempat tak sesuai, takkan kita nak bagi. Yalah, aspek keselamatan dia. Ya, betul. Aspek keselamatannya, aspek gangguannya. Nah, yang kedua, kalau kita kata membenarkan secara sementara, janganlah tinggal kakak-kakak tu di atas jalan, betul. Di road reserve. Benar-benar macam ni dia tak boleh ada. Dia akan satu kacau ganggu. Nombor dua, suasana dia tak nampak elok, tak cantik. Itu kita mohon. Bukan kita tak mau bagi meniaga, bagi. Tapi itulah hakikat dia. Sebab ini teguran kita main bukan hanya sekadar dari peraturan kita. Masyarakat yang beritahu kat kita. Takkan nak biar macam ni suasana Bandaraya Alor Setar. Itu saya kata dia kena ada banyak orang kata apa dari segi bantuan ni dan juga kesedaran emang kita ni, masyarakat yang duduk di Alor Setar, masyarakat peniaga dan juga yalah aspek-aspek lain lah. Sebab itulah kita memang menggalakkan orang berniaga dan kita akan bagi ruang orang berniaga. Tapi orang yang berniaga tolong jaga kebersihan. Macam itulah. Pastikan undang-undang diikuti. Kita bagi ada pro kontra lah. Ya. Mudahkan mereka. Ya, mereka mudah kita. Ya, insyaAllah. Sebab tu kerjasama kita. Ya. Semua pihak penting. Betul. Sebab orang main nak makan sama di Alor Setar sekitar ni. Bila pergi tempat macam yang takkan macam ni tempat makan di Alor Setar. Mula. Tak ada tarikan dia. Tak ada tarikan dia tu. Dan satu lagi pula lari kita cuba nak pastikan kebersihan di kawasan-kawasan tempat-tempat ni, berniaga restoran ni. Restoran kita pastikan memang orang kita akan pergi buat pemantauan bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan nak pastikan kebersihan ni. Dan di samping tu juga toilet. Toilet pun adalah satu tempat yang menjadi satu masalah pada kita ni. Toilet. Until now saya pun heran. Sebab toilet ni dia menggambarkan apa? Kebersihan kita. Ya. Siapa yang guna? Kita. Dia reflect kepada kita boleh tak? Kalau kita guna bukan ikut ketentuan dia tu. Ketetapan dia tu. Betul. Maknanya mau tak mau dia akan reflect kita balik. Apa takkan orang duk Alor Setar macam ni? Itu yang kita tak mau. Benda-benda macam ni kita kena jangan orang jangan terberhentilah di situ. Kita akan terus buat kempen kebersihan ni untuk pastikan suasana di Alor Setar ni biarlah orang mai, dan insyaAllah program Basing Alor Setar ni dia tak akan berhenti pada tahun 2024 saja. Kita akan teruskan. Selepas ni dia akan terus tanpa ada tahun mai Basing Alor Setar. Sebab itulah ni dalam tahun ni saja ni ni baru bulan 3 ni dah mula dah macam-macam permohonan nak mai program ni. Ya. Bulan April ni akan ada program Sawadi Alor Setar. Ni cycling. Para cyclist ni daripada seluruh Thailand. Thailand. Asal kat 300 lebih akan main di Alor Setar. Bulan April. Nampak sini. Dah tetapkan jugalah bulan Ogos ni akan ada half marathon. Buat di Alor Setar. Bulan 9 insya-Allah ada lagi tu band tu.
ban apa international tu. Yang macam tahun lepas tu. Ya, dan mungkin kali ni dapat ubah bukan bulan 12 sebab musim hujan, kita buat bulan 9 dia macam dah. Mungkin kita akan buat di depan Pekan Rabu tu marching band. Itu. Betul, bulan apa lagi? Bulan 99 kita akan adakan program pertandingan bola sepak international antara pihak berkuasa tempatan luar negara. Nampak? Dia ada banyak ni program-program yang pun dah confirm. Cuma dia tunggu nak buat je. Betul. Tu bagi saya, bila kita tengok di sini, kita bukan anjur. Kita pemudah cara. Orang nak main buat penganjuran ni. Ya. Orang main buat penganjuran bola sepak. Tentu ada sebab. Takkan senang-senang nak main buat program. Betul. Sebab dia pun akan tengok tempat dulu. Ya. Sebab itulah saya kata tu, kita cuba guna tagline tu main Serigala All Star tu berterusan. Biar every year kita akan masuk dalam event kalender kita tu program-program besar-besar ni. Betul. InsyaAllah saya yakin. Schedule kita tu orang tak padat dengan event Ya, besar ni tau. event besar ni. Bersertakan kempen kita. So nanti All Star ni dia tak sunyi lah. Sebelum saya main sebagai Datuk Bandar ni duk selalu dengar kata Bandar Raya All Star apa? Sunyi lah, malam tak hidup lah. Ni nak bagi hidup boleh? Hidup insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bersama-sama lah untuk pastikan Bandar Raya All Star lebih vibrant daripada dulu lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Yang bahagia Datuk Haji Muhammad Yusri bin Haji Muhammad Daud. Akhir kata pada saya dan kita punya panel, saya mohon dan menyeru kepada masyarakat semua, tolonglah jaga kebersihan untuk kelestarian alam sekitar kita semua, dan buanglah sampah di tempat-tempat yang pihak berkuasa tetapkan, di mana kita ada kawasan-kawasan untuk membuang sampah yang dibenarkan tu, dan kita pula buat pengurusan semua berjadual. Jadi akhir kata pada saya, tolong buang sampah di kawasan yang ditetapkan, dan salam idaman exchange kita semula. Alright, okey. Terima kasih.